Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, aku Afif Azman. Terima kasih kerana menonton video aku di dalam YouTube channel aku dan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe. Guys, sebab korang punya subscribe tu dia macam memberi apa? Semangat lah. Ya, ada juga orang nak subscribe dengan ada juga orang nak tengok ni. Okay, so aku tadi dekat Facebook aku ada share satu status yang mana aku cakap aku akan buat satu reaction untuk Twitter punya screenshot, and posting ni agak-agak popular juga, mendapat banyak share. So, jom kita tengok. Okay, this is the posting. Aku besarkan. Okay, so aku nak react satu-satu untuk gambar dia. Dan disclaimer, ini sekadar pendapat peribadi aku sebagai, dan aku juga sebagai real estate negotiator. Dan yalah, of course ni pendapat peribadi je lah kan, cuma aku nak share dengan korang. Okay, kalau ikut dia ni, again aku tak ada issue apa-apa dengan owner Twitter ni kan, yang buat siapan ni. So just untuk perkongsian untuk kita punya discussion, sebab benda ni pun di share secara public kan, terbuka. Jadi kita pun buat reaction pun secara public dan terbuka. Dan insyaAllah kalau aku ada buat salah dan silap, boleh tegur akulah. Okay, first kita baca kat sini. Pengalaman seciput dalam banking litigation membuatkan aku rasa takut untuk membeli properti, berlambat kes lelong. So dekat sini IC bermula nombor 9. So orangnya baru awal 30 ataupun 20-an lah. So umur muda-muda dah kena lelong. Okay, kita nak tahu apa cerita dia. Orang selalu cakap harga rumah tak akan turun harga, harga tanah akan terus naik. Scam. Yes it will. Maksudnya yes it will ni harga akan turun lah when you are forced to sell. Okay, first kali kita nak bercakap dengan tentang harga ni. First kali kita kena refer on data lah, yang mana kalau kita tengok, dan aku ada share juga dekat perkongsian YouTube aku, yang lain-lain, korang boleh search pasal harga rumah apa semua. Okay, korang buat comparison harga 10 tahun lepas dekat kawasan korang dengan harga terkini, harga semasa. Compare apple to apple, unit yang sama dan sebagainya 10 tahun lepas dengan hari ni. Ada perbezaan tak? Naik ke turun? So aku tak nak cakap untuk spesifik. Kalau dekat tempat aku di Johor, kebanyakan yang aku tengok semuanya dalam tempoh 10 tahun lepas naik sekali ganda, paling tak. Cuma ada satu kes dekat Lakin yang harga 5-6 tahun lepas drop compare dengan hari ni. Yang mana 5-6 tahun lepas ada my one client dalam 400 lebih. Tapi tahun 2020 tahun lepas aku check, dia drop sampai jadi 300 lebih. Okay, itu untuk satu area tu dan dalam tempoh 5 tahun. Okay, so dekat sini orang selalu cakap harga rumah takkan turun, harga rumah akan turun naik. Scam. Dia subjektif. Sebab kalau confirm memang naik je, memang property is the best investment ever lah in the world. And of course dia ada harga yang turun. Korang kena pastikan jenis-jenis property yang korang beli. Contoh antara yang mudah kalau aku buat comparison, kalau contoh dekat Johor banyak landed. Lepas tu kondo and apartment pun ada jual juga. Harga lebih kurang. Orang Johor dia prefer landed. So of course harga yang apartment kondo tu dia susah untuk naik dan sebagainya. Tengok tempat dan tengok kawasan. Tapi kebanyakan, aku boleh kata majority, harga naik. Kalau tak percaya, korang check sendiri kawasan korang, jenis rumah korang, transaksi 10 tahun lepas dengan hari ni. Okay, seterusnya, beli rumah 3-400, expectation rumah tu boleh dijual pada harga lebih tinggi, boleh disewakan, cover installment. Guess what? Bukan kau saja fikir benda sama. Dalam satu area, satu apartment, semua fikir benda yang sama. Okay, ni, kalau korang beli 3-400 ribu tahun ni, tahun depan nak jual, memang tak dapat.
Beli tahun ni, 2 tahun lagi nak jual, tak dapat. So property ni dia satu investment yang long term. Ada certain case, yes, tahun ni beli sekian-sekian harga, tahun depan dia terus naik. Tapi tak banyak. Tadi aku cakap majority, yang ini tak banyak. Boleh kata sangat-sangat susah lah nak jumpa property yang dah masa setahun terus naik. Memang untung tak ada. So bukan tak ada, tapi sikit. So basically property ni is a long term punya investment. Paling tak pun 5 tahun punya investment. So kalau korang tak ready, korang tak prepare, korang tak ready dengan cash flow, holding power, so property is not a good investment untuk korang. So kalau kat sini aku boleh cakap expectation rumah tu boleh dijual pada harga lebih tinggi. Yes, boleh. Tapi again, tengok jenis property korang dan tengok berapa lama korang punya pegangan. Kalau setakat setahun 2 tahun, memang orang akan kerja buat flip je. Okey, untuk poin yang kedua dalam gambar ni, bukan kau saja fikir, let's say lah satu building tu semua orang nak buat rental juga. Again, korang kena, benda ni that's why kau tak boleh letak satu-satu ni pukul rata semua lah. Okey, kau kena tengok juga contoh dekat kawasan-kawasan yang menyediakan peluang pekerjaan yang power gila bapak. Contohnya mungkin KL kan, ataupun bandar JB yang dekat dengan Singapura yang menyediakan peluang pekerjaan. So yang ini menjadi tarikan kepada orang-orang remaja ataupun orang-orang bujang, orang yang baru nak start untuk menyewa, sama ada room rental ataupun dia orang baru kahwin, dia orang nak cari tempat menyewa. Even though satu blok tu pun semua nak buat sewa pun tak ada masalah, as long as peluang pekerjaan yang disediakan tu lebih tinggi. Kalau peluang pekerjaan tu suam-suap, pun tak laku juga. Contoh kalau kat Johor ada satu kes dekat Rapid Pengerang pada tahun 2013, 14, 15, 16. Masa tu kau buatlah berapa banyak tempat sewa pun tak cukup. Itu untuk Rapid Pengerang. Tapi because of the industry itself, industri yang berisiko, tapi masa tu orang ramai gila sebab construction. Bila construction, dia memang beratus ribu pekerja yang dihantar untuk menyiapkan that project. So that's why korang kena tengok lah. Pengerang Rapid, dia menyediakan beratus ribu peluang pekerjaan masa tu untuk construction. So bila dah siap, of course peluang pekerjaan tu akan berkurangan. Bila berkurangan, siapa yang beli untuk menyewa, yang beli awal-awal mungkin dapat untung, tapi yang beli lewat-lewat dia rugi. So korang kena tengok peluang pekerjaan berapa banyak dan apa jenis pekerjaan yang disediakan. Adakah dia turun naik ataupun dia maintain. Okey. So kat sini tak ada masalah kalau beli expect untuk naik jual lebih mahal. Pada aku betul boleh, tapi bukan in the short term, makan masa. Dan guess what, untuk yang ini kalau semua orang buat benda yang sama, satu blok sewakan pun tak ada masalah. Sebab memang ramai orang nak menyewa kalau tempat tu menyediakan peluang pekerjaan yang banyak lah. Okey. So supply rumah sedangkan penyewa tak ada, terpaksa bayar ni, bla bla bla. Ini macam point yang aku cakap tadi. Kalau korang beli sekadar beli tapi korang tak buat study, market study, ataupun korang tak buat due diligence apa semua, korang tak tengok kawasan tu apa potential ataupun prospek penyewa korang, korang main bedal. Contoh kalau macam dekat dengan IPTA sentiasa ada tempat, contoh IPTA itu memang menggalakkan pelajar untuk menyewa di luar. Kalau dia menyediakan camp asrama tu memang tak valid lah, tapi dia memang menggalakkan orang menyewa di luar. So of course boleh kata dia tak habis lah, sebab lepas habis satu sem masuk sem baru, habis satu sem masuk sem baru. So diorang akan silih berganti. Okey. Worst, kalau kau kerja kat KL, beli rumah investment contoh yang di Dengkil, kau akan pakai ejen untuk cari penyewa. Let's say kalau dapat penyewa, ejen akan ambil sebulan sewa sebagai fee ejen. Okey, penyewa A sewa setahun, habis setahun kena cari ulang balik. Okey. Pertama kat sini betul, minimum agency fee untuk sewaan adalah sebulan. Tapi kalau korang rasa korang tak nak dan korang mampu untuk menguruskan, boleh uruskan sendiri. Tapi kalau korang perlukan khidmat ejen, minimum dia lebih kurang sebulan harga sewaan lah. Okey, pada aku untuk minta ejen bantu tak ada masalah, as long as ejen tu boleh dapatkan penyewa cepat dan kau bayar the fee, tapi yang penting kau ada penyewa. Berbanding nak jimat sebulan agency fee tu,
Tapi kita nak cari sendiri, susah dan tak ada masa dan sebagainya, kita rugi 5-6 bulan tak ada penyewa. Okey, ulang balik, dan that is a property investment lah. Itu yang memang korang kena faham. Bukannya habis penyewa terus dapat penyewa, dan mungkin penyewa baru masuk 5-6 bulan dia dah keluar dan sebagainya. So that is the risk. Kalau langsung tak ada risk, again aku cakap property investment is the best investment lah kalau langsung tak ada risk. Okey, dalam masa tu kau tangguh rugi 200 bulan, installment apa semua, plus damage rumah akibat penyewa, plus okey. So dalam masa penyewa tak ada, memang kita akan negative cash flow. That's why before membeli tu, make sure korang study betul-betul apa prospek penyewa untuk kawasan tu, dan macam mana, what is the strategy, sama ada korang nak buat full unit punya sewaan ke ataupun room rental dan sebagainya. Korang sendiri kena study and kan buat kajian korang lah. Okey, rumah baru makin bertambah, persaingan makin sengit, tunggakan kalau ada makin bertambah sampailah masa kau tak mau bayar. Okey, decide untuk jual. Okey, ni dah start masa nak rugi dan nak kena lelong lah ni. Okey, rumah makin banyak, memang betul. Back to supply and demand supply. Rumah makin banyak tak ada masalah, sebab manusia pun makin banyak dan peluang pekerjaan pun banyak. Kalau peluang pekerjaan dekat kawasan tu tak banyak, dia buat rumah, so korang janganlah beli, kan? Korang yang kena buat decision. Nak membeli ni pun bukan main beli untung, tak. Dia macam korang, kalau korang biasa main saham ataupun korang tahu ataupun at least ada a bit, sikit knowledge pasal main saham, bukan semua counter beli teruntung. Ada selected counter yang korang kena check dia punya fundamental dengan technical analysis, dia punya FA dengan TA dia. So tak semua property beli terus untung. So kalau main bedal, main sauk, agak memang sakit lah. And of course kerosakan penyewa tu, itu sesuatu yang korang kena aware dalam buat rental. That's why kita pegang deposit. Jangan, that's why sebagai owner korang kena firm lah dengan deposit. So deposit tu yang digunakan sekurang-kurangnya untuk cover the damages. Tapi kalau deposit tu tak dapat cover pun, that is the risk. Okey, lepas tu kawasan dulu. Ingat tadi kau dah sewakan dekat orang lain, kerosakan. Ingat tadi kawasan tu apa ada development, persaingan. Okey, ini pun aku dah cerita, persaingan tak ada masalah kalau peluang pekerjaan tu banyak. Macam McDonald, kalau belah Johor, satu daerah satu je. Ada negeri tak semua daerah ada. Tapi kalau pergi KL, selang seberang jalan ada McD. So ada persaingan dan ni sebab dia punya demand dia tinggi. Ramai orang nak membeli. So that's why dia boleh buka seberang jalan, dah boleh buka McD, depan sikit boleh buka McD. Tapi kalau contoh dekat Johor, satu daerah satu je lah, sebab permintaan dia tak sekuat macam KL. So again, study Okey, ingat tadi orang lain pun nak buat macam kau juga pun persaingan. Tak ada masalah, orang lain nak buat sewa, kau pun nak buat sewa. Yang penting kau tahu memang kawasan tu high demand for rental. Orang nak beli tak boleh, dan orang sekadar nak kerja dan sewa bilik contohnya. Dan kalau dekat sini dia punya kekurangan pada aku, bila semua buat, dia akan ada peperangan harga lah. Tapi peperangan harga ni pun tak jadi isu kalau demand dia ada. Mula-mula orang akan buang harga untuk dapatkan penyewa cepat, tapi bila demand ada, sentiasa ada orang nak menyewa, harga tu dia akan mula naik sendiri. Sebab of course, contoh kita letaklah standard rate 1000, lepas tu sebabkan orang lain pun semua 1000, kau nak cepat kau letak 700, drop terus 300. Kau kata tak kisahlah negatif 300, as long as ada penyewa, kau nak dapat penyewa dulu. Okey, dah dapat penyewa dan semua orang pun dapat penyewa, ada orang lagi call untuk nak sewa. So of course kau dah tahu, okey, ada demand. So lepas ni aku boleh naikkan 900 ataupun 1000 balik, sebab aku tahu ada orang yang nak menyewa. And of course ada orang strategi tak sama dengan kita. Kita mungkin buat unit kosong, dia siap letak aircon, katil, tilam dan sebagainya. So dia boleh sewakan lebih tinggi sikit lah.
Okey. Sebab kalau aku tanya, kalau tanya aku cakap, sebab ramai orang memang nak menyewa. Ramai orang, sangat-sangat ramai orang mencari tempat untuk menyewa. As long as tempat tu memenuhi keperluan dia. Dekat dengan tempat kerja, ada akses public transport dan sebagainya lah. Kalau tak memang tak ramai lah orang nak menyewa. Apa status rumah? Leasehold, maksudnya tempoh pajakan berkurangan. Okey, kita tengok ini. Leasehold paling lama 99. Let's say kau dapat rumah tu waktu tempoh pajakan dia masih fresh 99. Kau nak jual mungkin dah tinggal 90-80. Kalau aku, buat apa aku nak beli yang tinggal 90-80 pada harga yang sama dengan rumah yang baki sama-sama. Okey, yang ini agak aku tak setuju sikit lah yang ni. Okey, kau beli dekat masa tu dapat 99 punya pajakan. Pajakan ni dia 99. Ada tempat yang 999 tahun. Okey, biasanya common 99. Kau beli 10 tahun lepas 99. Okey, dah lepas tahun. So ada 89 tahun lagi kan. Walaupun tempoh pajakan tu dah kurang 10 tahun, tapi harga yang kau beli 89 tu sebenarnya lagi mahal daripada orang tu beli 99. Sebab dia tak ikut baki, dia ikut value semasa. So value semasa harga rumah tu naik. So walaupun kau punya tempoh pajakan tu kurang, tapi value naik. So kau beli tu mahal, kau tak akan dapat harga yang dia beli 10 tahun lepas. So harga dia naik. Kalau pajakan tu dah 60 tahun pun sama, value dia naik. Kau tak akan dapat masa dia beli pajakan masa 99 tu. So let's say lah, kita katalah dah baki 60 tahun kan. Masa tu kau tak boleh beli masa value yang dia beli, first owner beli. Sebab value tu naik. And okay, untuk leasehold lagi aku nak bagi tahu, and tak ada masalah untuk kau renew premium. Basically sama ada kau renew premium dengan ada calculation dengan market value, dengan baki dia dan sebagainya, ataupun satu lagi option, bayar minimum RM1,000 untuk renew balik 99 tahun. Cuma beza dia yang bayar RM1,000 untuk renew 99, kau tak boleh jual lah, tapi boleh pindah milik kepada anak isteri. Tapi kalau yang kau nak jual, kau kena kira dia punya market value dan sebagainya. Dan even though kau bayar premium untuk renew balik 99 dan jual, still ada profit selepas selepas renew, jual, still ada profit. Okay, so sebab tu kalau dijual pada harga pasaran kawasan tu, hampir confirm takkan ada yang nak dibeli. Tak nak kena turunkan harga. Okay, yang ini aku setuju. Tak kisah leasehold, freehold, kat mana-mana pun, mostly sebab aku punya pengalaman as a real estate negotiator, agak susah untuk owner menjual pada exact market value. Let's say 500,000 market value, susah sikit owner nak jual pada ni, sebab biasanya memang kena bagi diskaun lah, 5 to 10%. So mungkin daripada market value 500, owner boleh jual dalam 450. Boleh cuba untuk jual juga dekat 500, tapi pembeli akan cari mana yang lebih murah. Itu normal. Dan market value ni pun dia memang sebenarnya dia agak tinggi, dan ada kes yang owner bagi rebate lah. Dia jual, let's say dia jual 500,000, lepas tu dia bagi rebate 10%, 50,000 tu. So actually buyer cuma bayar 90%. Tak perlu mengeluarkan deposit. Sebab apa? Let's say lah, buyer nak beli, patutnya dia kena keluarkan deposit 50,000, tapi owner bagi rebate tu, ini antara owner dengan buyer tu lah kan. So buyer tu tak perlu bayar deposit kepada owner. Owner halalkan lah deposit tu. So bayar pada buat loan dengan bank 490 je, tapi SPA still 500. So that's why record kalau transacted banyak yang tinggi-tinggi, tapi owner nak jual, dinasihatkan turunkan sedikit. Kalau nak jual pada exact, kesukaran dia adalah mencari orang yang boleh menyediakan 10 to 15 punya upfront. 10% untuk deposit rumah, 5 to 6% tu untuk legal fee dan lain-lain. Let's say hutang dengan bank masih berbaki 250, agak-agak berapa kau dapat jual rumah tu? 300k, you can try, but mostly won't sold.
So kalau kat sini aku assume dia baru beli. So dia baru beli, dia nak jual memang tak dapat lah. Tapi kalau lepas 10 tahun 250 ni boleh jadi 500,000. Sebab korang boleh check sendiri 10 tahun lepas punya harga. So dengan masa tu baki dah tolak 10 tahun punya payment, dah tinggal berapa dan sebagainya, dan harga pula naik. Of course korang ada profit. That's why kalau jual property dekat Malaysia, korang kena cukai CKHT, cukai keuntungan harta tanah. Sebab jual mesti ada untung. Bila untung, government akan ambil cukai daripada profit. Again, jangan takut dengan cukai ni, jangan marah dengan cukai ni. Cukai ni membantu ekonomi negara, membantu orang lain juga. Okay, so kalau baru beli setahun, 2 tahun nak jual, memang tak boleh lah. Okay, so kerugian tu worst kalau tunggakan. Okay, yang ini dah cerita kat lelong lah. Okay, lelong okay, betul, assume market value 350, dia akan start 350. Okay, tu tak ada masalah. Okey, dia nak bagi tahu yang lelong kali pertama gagal. Yang ini normal. Bila lelong kali pertama tak ada orang beli, tak ada pembeli yang berminat, dia akan turun sampai ada pembeli yang berminat, dan berapa yang pembeli pembida yang menang tu tolak dengan hutang. Contohnya baki hutang 300, pembida beli 200. So owner akan hutang masih berhutang RM100,000. So itu oleh lelong lah. That's why sebelum kena lelong, make sure buy the right property dengan kemampuan korang lah. Jangan beli di luar kemampuan korang. Nasib kau baik, bolehlah kau hutang. Nasib baik maybe reduce. Okay, kau ingat broker property ni bijak. Dia ni kau tinggi dengan dia, mana mau beli tengah. Okay, first, jangan berurusan dengan broker. Sebab apa? Broker tak berdaftar dengan LPPH. So carilah pelelong-pelelong berdaftar ataupun ejen-ejen tanah. Tapi untuk lelong, dia gunakan pelelong lah. Okay, kalaulah ada yang kau tim ke apa benda, yang itu di luar kuasa aku. Aku pun tak tahu, mungkin memang ada orang buat macam ni. Tapi yelah, sentiasa ada orang mengambil kesempatan dalam kesempitan. So make sure elakkan daripada lelongan. Elakkan, kalau boleh sedaya upaya elakkan daripada dilelong. Dan sebelum membeli tu, make sure betul-betul buat study dululah. Banyak dapatkan nasihat. Jangan terus main bedal ya. Okey, sebab tu kena ingat, pencuri dia curi kecil-kecil dan dia akan curi duit kau, motor perhiasan kau. Tapi kalau pencuri besar-besar, dia akan cakap, sir please sign here and here. So yang aku faham, sir please sign here ni adalah lawyer lah, kan? Ejen pun sama juga, booking form dan sebagainya. Tuan tolong sign kat sini. So ejen bukan pencuri, perunding hartanah bukan pencuri, ejen harta tanah bukan pencuri, lawyer bukan pencuri. Korang nak membeli, korang akan buat pinjaman, itulah dokumen dia. Nak membeli harta tanah, ada dokumen dan korang perlu sign. Aku tahu sarcasm ke benda, tapi aku take it as for serious. Sebab again, dia buat open statement. Dia in defend, dia boleh cakap, aku tak cakap kau pun. Okay, tapi kalau pemahaman aku, that's why aku cakap ini pendapat peribadi. Ejen dengan peguam dan ejen dengan peguam bukanlah pencuri, mereka adalah orang yang membantu. Korang tak perlukan ejen pun. Kalau korang boleh menguruskan jualan sendiri, tak ada masalah. Tak wajib pakai ejen. Korang kalau boleh menyediakan dokumen legal korang sendiri pun, korang tak perlukan lawyer. Tapi disebabkan kita serahkan kepada mereka yang tahu, supaya memudahkan urusan kita. And of course, macam perundian tanah, ejen tanah, peguam, inilah periuk nasi diorang. Dan inilah yang mereka mahir dan mereka pakar untuk menguruskan. So apa survey yang diberikan adalah
balasan dia, iaitu pembayar dia punya yuran atau fee dia. So sebelum korang sign, sebelum korang buat decision, sebelum letak booking dan sebagainya, fikirlah masa-masa sebelum membeli, kan. Dan kita tak dipaksa pun, dan ramai owner dekat rumah ni tak ada masalah pun. Kalau kita tengok dekat, okey, korang fikir sejenak, kawasan yang korang duduk, tengoklah jiran-jiran korang, mereka adalah pemilik harta tanah, mereka lah pemilik rumah, dalam title tu nama diorang. Adakah mereka ditipu? Adakah mereka dicuri? Adakah, kan? So alhamdulillah mereka okey, dan ada yang orang nak beli rumah dia pula, dia boleh demand sebab dia tak nak jual dan sebagainya. Mungkin kawasan dia permintaan tinggi dan sebagainya. So tapi kalau kau assume orang yang minta sign sir please sign here and here ni adalah pencuri, korang tak perlu membeli rumah. Dan mungkin korang suka untuk menyewa, tak ada masalah, tapi korang terpaksa sama ada beli ataupun sewa, ataupun korang memang ada rumah yang diberikan, ditinggalkan, dihadiahkan dan sebagainya lah, ataupun duduk dengan keluarga dan sebagainya. But still memang kita memerlukan rumah. Ada yang kurang berkemampuan, mereka tak dapat menikmati rezeki yang seperti orang lain dapat membeli rumah. So again, siapa yang mampu, rumah ni antara keperluan lah. Dia bukan kehendak, tapi dia akan jadi kehendak kalau kau bermewah-mewahan. Okey, kesimpulannya, janganlah tamak. Beli rumah untuk duduk sendiri dengan family, confirm tak akan rugi. So again, kat sini kesimpulan dia betul. Tapi kalau kita baca balik, beli rumah untuk duduk, orang yang beli rumah untuk duduk ni pun dia akan jumpa sir, please sign here and here. So dia tak dicuri. Jangan tamak, ini betul. Apa pelaburan pun, apa yang kau buat pun, tak kisah apa benda pun kau buat, kalau kan kita ada pepatah, orang tamak selalu rugi. Tapi ada orang tamak dia tak rugi sebab dia pandai, dia ada knowledge. Okay. So jangan tamak lah. Tapi kalau nak jadi tamak, jadilah orang yang betul-betul faham tentang the investment. Confirm tak akan rugi. So yang ini pun aku tak setuju. Confirm tak akan rugi pun tak boleh juga. Let's say dia beli rumah untuk duduk sendiri, dan satu masa dia tak ada kemampuan untuk membayar pun boleh jadi rumah dia dilelong juga. Kalau contoh diberhentikan kerja, perniagaan, bankrupt, mufli, gulung tikar dan sebagainya, dia tak boleh bayar, dan rumah pun boleh jadi dilelong dan boleh jadi rugi juga. So confirm tak akan rugi, aku tak setuju. Duduk rumah sendiri, beli rumah untuk duduk sendiri pun ada risiko dia. Tapi aku ada satu kes yang klien aku ni, dia dah dalam insolvensi, tapi alhamdulillah sebab dia ada rumah lah, dan tengah proses kita cuba nak dapatkan kelepasan daripada insolvensi untuk kebenaran lah untuk menjual. Kalau dapat jual rumah tu, dia dapat keluar daripada bankrupt sebab harga rumah tu boleh cover, dan dia ada keuntungan daripada hasil jual, dan dia boleh bayar hutang-hutang dia sebab rumah tu. Okey, kalau nak buat untung dengan rumah, jadilah bijak. Ini betul, aku setuju. Yes, ada property yang bagus untuk buat investment, tapi tak semua. Yes, aku setuju. So statement dia kita tak boleh pukul rata lah. Orang-orang yang muda-muda sebelum buat investment, banyak buat study, study dulu, belajar, tanya-tanya orang dan sebagainya lah. So jangan berdasar sebab risiko pelaburan hartanah ni bukan satu pelaburan yang kecil. Okay, so itu saja untuk video aku kali ini. Kalau aku ada silap dan sebagainya, korang boleh komen untuk aku belajar dan baiki. Kalau korang rasa bermanfaat dan sebagainya pun, give a like. And if ada apa-apa yang korang nak komen dan apa-apa, korang just boleh komen untuk kita bertukar-tukar pendapat dan pandangan. Okay, itu saja. Assalamualaikum.